Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tengah hari yang berbahagia ini, saya akan menceritakan cara-cara untuk khusyuk dalam solat. Pertama, iaitu tidak berkata-kata ketika berwudu. Sebagaimana yang kita dapat lihat pada masa kini, anak-anak muda ketika berwuduk, mereka boleh sambil berwuduk mereka berbicara, berborak-borak dengan kawan mereka. Perkara ini satu perkara yang tidak baik kerana apabila kita berwuduk sambil bercakap-cakap, kita tidak akan khusyuk. Dan bagaimana kita nak timbulnya khusyuk di dalam solat sedangkan sebelum masuk solat lagi kita tak khusyuk? Macam mana nak timbulkan? Itulah masalah dia. Jadi tahukah anda semua bahawa ketika kita berwuduk, sebenarnya kita sedang membersihkan anggota wuduk kita daripada dosa-dosa kecil. Tahukah kalian bahawa sebenarnya setiap hari tanpa kita sedari sebenarnya anggota-anggota wuduk kita ini telah melakukan dosa-dosa kecil. Contohnya macam mulut. Contoh, mulut kita dosa-dosa apa yang kita buat? Kita berkata perkara yang lara, kita menipu. Tu contoh-contoh dosa kecil. Okey. Jadi tahukah kalian bahawa apabila seseorang itu berwuduk, dia telah membersihkan anggota-anggota wuduknya daripada dosa-dosa kecil. Masya-Allah, inilah betapa mulianya dan betapa indahnya agama Islam ini. Sedangkan di dalam solat, di dalam wuduk sendiri, Allah memberi kita banyak nikmat. Apa nikmatnya tu? Nikmatnya adalah Allah hapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita. Sedangkan kita tidak sedar pun setiap hari kita melakukan dosa-dosa. Okey, oleh itu akhir sekali saya mahu menyeru kepada semua sidang pendengar yang sedang mendengar ceramah saya pada hari ini, marilah kita perbaiki dan sempurnakan wuduk kita agar solat kita menjadi lebih khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 telah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Oleh itu, bagaimana cara untuk kita golongkan diri kita dalam kalangan orang-orang yang berjaya, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solatnya? Antaranya, kita perlulah mengibaratkan solat kita ni merupakan solat yang terakhir sebelum kita meninggal dunia. Bayangkan Allah takdirkan tempoh untuk kita hidup, dan kejap lagi kita tahu kita nak mati ni. Jadi mestilah kita nak solat yang terakhir kita lakukan tu, kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan sesempurna yang boleh. Nabi juga telah bersabda bahawa ingatlah kematian di dalam solatmu, kerana jika seseorang itu mengingati mati di dalam solatnya, maka ia akan memperelokkan solatnya, ataupun dia akan cuba laksanakan solatnya dengan sebaik-baiknya. Kita ni solat, kita kena anggap yang solat kita tu bahawa seolah-olah tak ada kesempatan lagi kita nak lakukan solat lepas tu. Seolah-olah yang kita solat tu, solat terakhir yang kita laksanakan tu, itulah solat yang Allah akan terima nanti. Jadi hal ini akan mendorong kita untuk lebih bersungguh-sungguh khusyuk di dalam solat. Kadang-kadang kita ni hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi pernah tak kita risaukan solat kita selama ni khusyuk ataupun tak? Kerana dengan khusyuk di dalam solat, ia menandakan ketaatan dan ketakwaan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab azan yang berkumandang adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan kekhusyukan dalam solat. Hal ini kerana ianya akan mendorong kita untuk sentiasa berada dalam kekhusyukan dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ingin saya menyatakan beberapa persoalan yang berkaitan dengan menjawab azan. Persoalan yang pertama adalah, bolehkah kita menjawab azan sewaktu dalam tandas? Jawapannya adalah, setiap mukallaf disunatkan untuk menjawab azan. Namun, untuk di dalam tandas, ia adalah dilarang sama sekali oleh para ulama hanya kerana untuk menjaga syiar dan kebesaran nama Allah. Dan ia juga merupakan adalah adab-adab untuk memasuki tandas. Selain itu, apabila kita dilarang sama sekali untuk menjawab azan di dalam tandas, kita boleh juga mengkodokkannya selepas selesai menunaikan hajat di tandas ataupun menjawabnya di dalam hati. Persoalan yang kedua adalah, adakah
terdapat mana-mana hadis yang berkaitan dengan adakah lidah akan menjadi kelu apabila kita bercakap ketika azan berkumandang? Jawapannya adalah tidak benar sama sekali. Hal ini kerana ianya tidak terdapat di mana-mana hadis berkaitan lidah akan kelu apabila kita menjawab azan ketika berkumandang. Malah kita ada pun bercakap ketika azan, ianya adalah dibolehkan dan ianya tidaklah menjadi satu kesalahan apabila melakukannya. Namun begitu, jika percakapan itu boleh menyebabkan atau mengganggu seseorang itu dalam menjawab seperti mana yang dilaungkan oleh muazzin, maka meninggalkannya adalah sunnah kerana menjawab azan adalah sunnah bagi setiap mukallaf. Baik, cara seterusnya untuk kita mendapatkan khusyuk dalam solat ialah menggerakkan mulut ketika bacaan. Terutamanya rukun qauli yang kita perlu dengar baca sehingga sampai ke telinga sendiri. Jangan baca sampai telinga orang lain pula, nanti terganggu. Okey. Pernah seorang lelaki bertanya pada Habab Ibn As, adakah Rasulullah buat gerakan mulut? Lepas tu Habab Ibn As jawab ada. Lepas tu lelaki tanya, macam mana kau tahu? Dia kata, Habab Ibn As menjawab, aku nampak Rasulullah menggerakkan janggutnya. Bila dia gerakkan janggut dia, maknanya mulutnya bergerak. Faham kan? Yang kelima, memahami bacaan dalam solat. Dalam firman Allah dalam surah Muhammad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin afqalahum. Yang bermaksud, adakah mereka ini sengaja untuk tidak memahami isi ayat Al-Quran atau dalam hati mereka ni ada penutup, ada penghalang. So kat situ kita boleh ambil kata Al-Quran ni kita perlu memahami, Allah kata. So dalam solat pun, dalam rukun-rukun tu ada Fatihah, ada semua tu dalam bahasa Arab yang kita perlu memahami dan dia akan menimbulkan rasa khusyuk. Okey, kat sini saya boleh ambil dalam sirah para sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia ni seorang yang sangat pentingkan memahami untuk dalam solat lah bacaan. So apabila dia angkat takbir tu, Allahu Akbar, dia terus faham. Dia menterjemahkan melalui fikiran, dia memahami melalui hati. So mulut dia bertutur. Allahu Akbar, so dia akan cakap Allah Maha Besar. So bila dia angkat takbir yang pertama pun, dia punya tangan menggeletar. Yang waktu tu dia akan rasa takutnya kepada Allah. Sebab apa? Allah ni besar. Allah ni skop besar tu besar lah. Dia Maha Agung. Kita akan menimbulkan perasaan-perasaan yang kita ini meninggi-tinggikan Allah dan kita merendahkan diri kita dalam solat. Kepentingan dia adalah kita perlu memahami bacaan dalam solat untuk kita menghadirkan perasaan khusyuk dalam solat. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.